Buletin Didik 20 Februari bersama saya Mimi Azira Abdullah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Fokus tenang dan sabar, itu nasihat Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq kepada calon peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM. Beliau turut menasihati calon untuk melakukan yang terbaik ketika menjawab soalan. Perkara itu dinyatakan ketika mengadakan tinjauan di SMK Jalan 4, Bandar Baru Bangi sempena hari pertama peperiksaan bertulis SPM 2022. Selain memberi motivasi kepada calon, Fadlina turut melakukan tinjauan peperiksaan yang telah dilakukan oleh sekolah dan lembaga peperiksaan. Alhamdulillah, nampaknya memandangkan peperiksaan ini adalah rutin setiap tahun dan saya percaya kepakaran sekolah, lembaga peperiksaan, PPD, JPN pada hari ini telah membuktikan bahawa persiapan telah dilaksanakan dengan baik. So kepada ibu bapa, kita doakan semoga anak-anak kita mencapai kejayaan dan semoga peperiksaan ini akan diharungi dengan keselesaan, kemudahan dan juga berjalan lancar insya-Allah. Terima kasih. Fadlina berkongsi debaran berikutan anak perempuannya turut menduduki peperiksaan SPM 2022. Sebagai ibu, beliau memastikan akan sentiasa berkomunikasi setiap hari dengan anaknya. Semalam beliau sedikit sebab kerana kami barangkali tidak bersama dari secara fizikal, tetapi semangat itu sentiasa diberikan dan doa itu sentiasa diberikan. Saya fikir banyak ibadat-ibadat yang kita boleh lakukan sebagai ibu bapa. Hari ini misalnya saya pun berpuasa, suami dan bapa dia pun bangun sembahyang hajat bersama untuk kita pastikan kejayaan anak kita. Siang tadi, 403,637 calon SPM memulakan perjuangan mereka dengan menduduki kertas 1 Bahasa Melayu. Esok, calon-calon akan menduduki kertas 1 dan 2 Bahasa Inggeris serta Tasawur Islam. Seramai 18,751 calon SPM menduduki peperiksaan di Terengganu. Di SMK Datuk Haji Muhammad Said Manir, Kuala Terengganu, 108 calon teruja untuk menduduki peperiksaan itu. Anak-anak kita yang kita lihat tadi, mereka sebenarnya dalam keadaan penuh kesediaan lah. Itu kita nampak ketenangan jiwa mereka, wajah-wajah mereka yang kita lihat anak-anak soleh pintar. Dan dengan apa yang persiapan kita, insya-Allah anak-anak Terengganu keseluruhannya kita punya persediaan lah di jabatan dan juga PPD dan sekolah-sekolah kita. Daripada 18,751 jumlah calon, seramai 904 calon persendirian, 114 calon orang kurang upaya OKU, 5 calon pelajar orang asli dan 6 calon dikenal pasti menduduki peperiksaan di hospital. Sekolah Menengah Kebangsaan Sultanah Bahiyah di Alustar Kedah mempersiapkan calon-calon dengan pengisian kerohanian sebelum memasuki Dewan Peperiksaan pagi tadi. Bacaan surah Yasin diadakan setiap pagi sepanjang tempoh peperiksaan sebagai bekalan ketenangan kepada pelajar. Sebelum itu kami adakan majlis mohon restu yang mana kita buat solat duha, solat hajat. Okey, kita mohon restu daripada pelajar-pelajar, mohon restu daripada semua guru untuk mereka mendapat keberkatan ilmu. Sebelum menduduki peperiksaan, mohon ampun dan maaf dari semua guru yang ajar mereka dan juga seluruh warga SMK Sultanah Bahiyah. Dan bagi pelajar, perjalanan peperiksaan dalam keadaan tenang diharap dapat membantu mereka memperoleh keputusan yang cemerlang. Untuk persediaan, saya telah hari ini peperiksaan Bahasa Melayu. Saya telah membaca banyak nota-nota berkaitan Bahasa Melayu dan telah membuat persediaan penuh untuk menjawab peperiksaan kertas 2 dan kertas 1. Kami study dan kami bertawakal. Apabila kami dah study, kami tawakal kepada Allah untuk jawab SPM dengan tenang, dengan ikhlas. Berdebar tak? Berdebar, confirm berdebar. Semoga jalan dengan lancar. Lepas tu kami dapat jawab dengan tenang, dengan hati yang terbuka. Di Kedah, seramai 29,745 orang calon menduduki peperiksaan SPM di 264 pusat peperiksaan. Angka ini termasuk 57 calon dari kategori berkeperluan khas. Di Sarawak, 259 pusat peperiksaan dibuka untuk membolehkan seramai 36,523 calon menduduki SPM.
Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Perancangan dan Pengurusan, Dr. Abang Hud Abang Engkeh berkata 1,107 merupakan calon persendirian. Di Sekolah Menengah Sains Kuching, seramai 102 calon di sekolah berasrama penuh berkenaan menduduki kertas 1 Bahasa Melayu siang tadi. Mereka mula berkumpul di perkarangan Dewan Peperiksaan Sekolah seawal jam 6.30 pagi. Selain guru-guru, ibu bapa calon turut hadir untuk memberikan semangat kepada calon terlibat. Calon yang dijangkiti COVID-19 akan menduduki peperiksaan SPM Fasa 2 selepas tamat kuarantin. Timbalan Menteri Pendidikan Lim Hui Ying berkata, pelajar yang bergejala pula akan diasingkan. Terdapat 5 calon yang dalam positif COVID dan mereka dalam satu akan menjalani peperiksaan di bilik kuarantin lah. Kemudian, okey. Selepas tamat kuarantin, mereka akan menjalani peperiksaan perasingan. Tapi pada masa yang sama, jika sesiapa yang bergejala, okey, kita akan sekolah akan asingkan murid-murid tersebut. Beliau berkata demikian selepas meninjau hari pertama peperiksaan di Sekolah Menengah Kebangsaan St. Xavier di Georgetown, Pulau Pinang siang tadi. Menurut beliau, terdapat 15 buah hospital di negeri itu yang turut dijadikan pusat persediaan kepada calon yang mengalami masalah kesihatan. Seramai 19,501 calon di Pulau Pinang menduduki peperiksaan SPM 2022 di 142 pusat peperiksaan. Di Perlis, seorang calon tetap melangkah ke Dewan Peperiksaan SPM biarpun baru 2 hari terbabit kemalangan motosikal. Semangat dan kecekalan Muhammad Ikmal Daniel Abdul Muhaimin wajar dijadikan dorongan kepada calon yang lain. Calon SPM dari Sekolah Menengah Kebangsaan Syed Ahmad di Tambun Tulang Arau itu menduduki peperiksaan secara pindah tulis di bilik isolasi sekolah dengan dipantau pengawas peperiksaan. Kecederaan dialami pada kedua-dua belah tangan menyebabkan dia tidak dapat menulis dan memerlukan bantuan petugas untuk menulis jawapan bagi pihaknya. Dalam keadaan macam ni pun memang kena ambil juga SPM. Apa pun jadi kan, kena hadap lah. Alih tulis ni memang susah lah. Susah sikit lah sebab nak kena cakap, nak terangkan tu dia macam lain lah. Lain pada kita buat sendirian. Tapi okey lah, saya ucap terima kasih kat cikgu yang tolong tulis kat saya tu kan. Pengarah Pendidikan Perlis Naharuddin Osman berkata seramai 3,569 calon SPM mendaftar di 35 pusat peperiksaan seluruh negeri Perlis dengan 121 daripadanya merupakan calon persendirian. Bagaimanapun terdapat 2 calon SPM yang menduduki peperiksaan secara pindah tulis di sekolah masing-masing serta 2 lagi calon menjawabnya di Hospital Tuanku Fauziah di Kangar. Jalur berdaftar tak adil tu mesti kada punya lah. Tapi setakat sekarang ni kita tak dapat lagi lah data dia. Sebab ada kemungkinan yang telah bekerja dan sebagainya. Tapi pada awal tahun itu mereka mendaftar. Tapi selalunya Perlis ni peratusannya tak tinggi lah. Dia less than 5% lah. Dalam lawatannya ke beberapa buah sekolah hari ini, beliau memuji inisiatif guru dan pihak Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG Sekolah Menengah Kebangsaan Arau yang menyediakan sarapan serta makan tengah hari kepada calon-calon SPM sepanjang peperiksaan berlangsung. Ujarnya, inisiatif itu dilakukan di hampir kesemua pusat peperiksaan dan menjadi amalan sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Keadaan sama turut berlaku kepada salah seorang calon SPM di SMK St. Xavier, Pulau Pinang. Syekh Irsyad Albiari, 18 tahun, cedera di bahagian tangan kirinya akibat kemalangan ketika dalam perjalanan menuju ke sekolahnya siang tadi. Saya terima dia panggilan lebih kurang pukul 7 lah. Mengatakan anak saya accident.
Dia kata dia accident lah. Lepas tu saya bergegas turun lah. Bawa first aid kit. Terus ambil dia, tengok tanya, boleh ke nak ambil periksa? Dia kata boleh, cuma tangan dia ada apa, petak sikit lah, bengkak kan. So saya balut apa semua, bawa dia main sekolah. Ujarnya, anaknya meminta untuk menghantarnya ke sekolah memandangkan tangan kanannya masih boleh menulis dan tidak mahu ketinggalan pada hari pertama peperiksaan. Dia turut membawa kit bantuan kecemasan bagi memberi rawatan awal terhadap anak bongsu daripada 2 beradik itu sebelum menghantarnya ke Dewan Peperiksaan. Mereka sempat tiba di Dewan sebelum peperiksaan kertas Bahasa Melayu bermula. Saiznya kecil namun rasanya lebih manis. Sekali tengok persis permainan popular yang tular, lato-lato. Keunikan dan kelazatan tembikai mini itu biasanya dapat dinikmati di negara 4 musim. Hasil inovasi dilaksanakan, buah tropika itu kini berjaya diusahakan di Malaysia dan mendapat permintaan yang tinggi. Laporannya oleh Nur Izzati Muhammad Rizan. Tembikai bersaiz mini ini lazimnya popular di negara Taiwan, China dan Jepun. Inisiatif tanamannya diusahakan usahawan tempatan bersama Jabatan Pertanian, Bahagian Pembangunan Industri Tanaman Selangor. Berbanding tembikai biasa yang lazimnya tumbuh menjalar di tanah, pokok tembikai mini tumbuh menegak dan boleh ditanam di dalam pasu. Hasilnya boleh dituai dengan buahnya berjuntai. Buah yang kecil ni kalau you orang nak tahu dia lebih padat dan maknanya kalau compare dengan buah yang besar tu, so mana dia punya nutrien tu memang tertumpu kepada dia punya diameter yang kecil ni lah. So mana dia punya isi tu lagi tambah manis dan sedap. Ditanam di dalam persekitaran pelindung hujan dengan menggunakan sistem pertanian pintar IoT. Pokok tembikai mini juga senang dijaga serta alah penyakit. Bagi yang suka memetik buah terus dari ladang, tembikai bersaiz mini ini dijangka menjadi tarikan baru agro pelancongan yang semakin hari semakin mendapat tempat di hati masyarakat. Okay, dari segi tarikan, saya melihat tembikai mini ini berpotensi lah untuk kita promosikan kepada consumer lah. Terutamanya yang suka memetik sendiri buah terus daripada kebun, dan mereka melihat buah ini salah satunya dari segi saiz lah lebih menarik. Dia tak sama macam tembikai biasa yang kita beli di pasar lah. Buah tembikai ini mengambil masa lebih 2 bulan untuk matang, yang mana saiznya boleh mencecah sehingga 1.5 kg dengan harga pasaran tembikai RM15 hingga RM20 sekilogram. Kecil-kecil cili api, buahnya hanya sebesar tapak tangan dan jika dikupas, kulitnya sungguh nipis. Lebih istimewa, buah ini memakan masa hanya 2 bulan lebih untuk berbuah dan sangat sesuai ditanam secara sistem hidroponik. Zati Rizal melaporkan. Sekali pandang, sebuah bangunan di Seoul, Korea Selatan kelihatan seperti tapak pembinaan biasa. Tetapi sebenarnya di sebalik batuan konkrit itu terdapat sebuah kafe yang diwujudkan secara tidak sengaja. Bangunan 3 tingkat ini asalnya sebuah rumah yang menjalani pengubahsuaian sebagai ruang pameran. Namun disebabkan kerja-kerja renovasi terganggu akibat cuaca sejuk, pemilik dan pemajunya mendirikan kafe sementara yang menghidangkan kopi dan manisan. Menurut pemiliknya, Oh Sun Sok, meskipun kelihatan seperti tapak pembinaan, pihak berkuasa telah mengesahkan ianya selamat dan bersih untuk beroperasi sebagai kafe. Konsepnya yang unik juga menarik perhatian ramai, khususnya anak-anak muda yang gemarkan kelainan. 원래는 약간 포근하고 너무 시끄럽지 않고 포근한 느낌의 카페를 좋아했는데 와보니까 되게 트렌디하고 그래서 사진 찍기 너무 예쁘고 그리고 디저트도 되게 여기 컨셉 맞춰서 잘 나왔더라고요. 벽돌 버터바 같이 그래가지고 되게 신선하고 좋다 그런 느낌이었어요. 정말로 이제 실제로 이런 공사장 느낌의 카페가 정말 오픈하게 되었고 그게 너무 신기해서 이게 정말로 이루어지네라는 마음에 이제 카페를 찾아오게 되었고 진짜 찾아보니까 공사장 분위기랑 이런 그라비티한 느낌이 되게 유니크하고 좀 이국적인 느낌의
좀 재미도 많이 느꼈고 이제 체험도 할 수 있다 해가지고 이제 체험도 해보려고 합니다. Kafe pop-up ini beroperasi selama 3 bulan sebelum kerja-kerja pengubahsuaian bersambung semula Mei nanti. Bunga liar yang tumbuh berikutan taburan hujan melebihi kebiasaan menghampari kawasan padang pasir Rafah di utara Arab Saudi. Keindahan itu menarik perhatian ramai sehinggakan ada yang sanggup mengembara ke kawasan berhampiran sempadan Iraq itu semata-mata untuk menyaksikan hamparan bunga ungu berkenaan. Seorang pesara guru Muhammad Al-Mutairi memandu hampir 6 jam dari tempat tinggalnya untuk melihat sendiri keajaiban itu. أن جينا من القصيم لأن ما شاء الله ربيع الشمال يعني سمعنا فيه وربيع ما شاء الله يفتح النفس وجينا عشان كذا والخزامة هنا عند مفرق الخشيبي مثل ما أنتم شايفين يعني كله مغطي المنطقة فجينا هنا وهذا مخيمنا جلستنا وجلسة الشباب اللي جاي من الرياض واللي جاي من القصيم كله يبي الربيع يبي يستانس وينبسط بهالربيع خاصة السنة ذي الحمد لله. Ada juga dalam kalangan pengunjung yang datang dari Riyadh dan Qatar sejauh beratus-ratus kilometer untuk menikmati pemandangan indah ini yang dijangka bertahan antara 15 ke 20 hari. Mereka memasang kemah untuk berkelah dan bersantai di sini. Pengunjung juga mengakui berbaloi untuk mengembara jauh bagi menyaksikan keindahan ciptaan Tuhan ini. Sukan, 30 pasukan akan menyertai kejohanan Piala Presiden dan Piala Belia 2023 bermula Mac depan. Dengan 3 format berbeza yang diperkenalkan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, ia pastinya menambah debaran buat pasukan bertanding pada edisi kali ini. Majlis undian bagi kedua-dua kejohanan bola sepak bawah 20 dan 18 tahun itu berlangsung di Petaling Jaya semalam. Saingan Piala Presiden musim ini menampilkan 17 pasukan, manakala Piala Belia membariskan 13 pasukan. Apa yang menarik, kedua-dua kejohanan ini mempunyai 3 format pertandingan yang berbeza di peringkat zon, liga dan kalah mati. Tumpuan bagi saingan Piala Presiden pastinya terarah kepada juara bertahan Johor Darul Takzim 3 yang diundi dalam zon D bersama Melaka FA, Kuching City FC dan PDRM FC. Piala Belia pula lebih terarah kepada juara bertahan Selangor FC yang diundi dalam zon C bersama Sabah FC, Johor Darul Takzim 4 dan KLCT FC. Pertandingan Belia ada kekurangan pasukan. Sepatutnya sebelum ni kita ada 18 pasukan, tapi hari ini kita ada 13 pasukan. Saya difahamkan ada 2-3 pasukan menarik diri pada saat akhir. Saingan Piala Presiden 2023 dijadual meningkat tirainya pada 16 Mac hingga 7 Oktober, manakala Piala Belia bermula 17 Mac hingga 30 September. Beralih ke pusingan kelayakan Piala Dunia Wanita, Panama menempah tiket ke peringkat akhir kelayakan selepas menundukkan Papua New Guinea 2-0. Bakal berdepan Paraguay di peringkat akhir, pemenang akan layak ke saingan utama yang akan berlangsung di Australia dan New Zealand Julai depan. Berlangsung di Stadium North Harbour di Auckland, Panama garang memecah kebuntuan selepas seawal minit ke-12 menerusi gerakan cantik Martha Cox. Panama hampir menggandakan jaringan minit ke-28, namun percubaan Natalie Mills sekadar terkena palang gol selepas ditepis penjaga gol PNG Patty Sam. Kekal 1-0 tamat separuh masa, penguasaan terus disajikan Panama sebaik permainan bersambung. Minit ke-51, Riley Tanner hampir menambah gol buat Panama, bagaimanapun percubaannya hanya singgah di tiang gol. Tanner akhirnya berjaya menebus kekecewaan awalnya apabila menjaringkan gol kedua pada minit ke-63. Kedudukan itu kekal sehingga whistle penamat dengan Panama dijadual bertemu Paraguay untuk aksi terakhir kelayakan dengan tiket ke Piala Dunia Wanita menjadi taruhan. Sementara itu, dalam saingan Eredivisie Belanda, PSV Eindhoven terlepas peluang untuk terus mencabar kedudukan teratas selepas diikat Utrecht 2-2. Sengit di awal permainan, tuan rumah terlebih dahulu memecah kebuntuan gol menerusi sentuhan Othman Buset minit ke-32. 8 minit berselang, kedudukan kembali seimbang selepas Johan Bakayoko menyamakan kedudukan buat PSV. 1-1 tamat separuh masa, giliran PSV mendahului pada babak kedua selepas Luke de Jong menjaringkan gol kedua minit ke-56. Bagaimanapun, kedudukan kembali seimbang 3 minit berselang selepas Sander van der Streek mencipta jaringan buat Utrecht.
kedudukan 2-2 kekal sehingga tamat permainan. Paparan belon-belon merah bagi mengenang kanak-kanak mangsa gempa bumi di Turki minggu lalu mengakhiri buletin didik. Saya Mimi Azira Abdullah, salam hormat dan kita jumpa lagi.